seronok bila dengar nama negara Finland. Finland? Ya, Finland. Finland ni sudah pastinya sebuah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang unggul dan menjadi contoh di persada dunia. Sistem pendidikan yang semula ni pastinya lahir daripada susun takbir yang sistematik, yang efisien dan proses yang berkesan. Setiap program pendidikan yang dirangka dekat sana tu telah memberi impak yang besar kepada diri, kepada masyarakat serta yang paling penting terhadap pembangunan negara itu sendiri. Sehinggalah Finland ni dikenali seperti hari ini. Secara umumnya, terdapat 4 peringkat pendidikan di Finland iaitu prasekolah, peringkat rendah, peringkat menengah dan pendidikan tinggi. Pembahagian peringkat ini amat penting dalam sudut pandang Islam kerana setiap pelajar mempunyai tahap kognitif yang berbeza-beza. Peringkat yang pertama ialah peringkat prasekolah, yang mana untuk pelajar 7 tahun ke bawah. Namun, ianya tidak wajib diikuti untuk rakyat Finland. Seterusnya, peringkat rendah, yang mana bermula daripada 7 hingga 15 tahun daripada grade 1 hinggalah ke grade 10. Kemudian diikuti dengan peringkat menengah, grade 10 hingga grade 12 untuk pelajar 16 hingga 18 tahun. Dan akhir sekali ialah peringkat pendidikan tinggi, yang mana terbahagi kepada 2 iaitu yang pertama, sistem universiti, iaitu degree, master ataupun PhD. Yang kedua, peringkat program pilihan seperti pendidikan awal kanak-kanak ataupun sains dan teknologi. Seterusnya, kita akan lihat dari sudut organisasi. Unsur Islam yang terdapat di dalam organisasi pentadbiran pendidikan di Finland ialah: yang pertama, kepemimpinan atau dalam konsep Islamnya disebut sebagai qiyadah. Di Finland, terdapat beberapa organisasi tertentu yang menggerakkan pendidikan, di mana di dalamnya mesti akan ada seorang ketua atau pemimpin yang menggerakkan atau mengetuai organisasi tersebut untuk melakukan perkara yang benar dan betul. Dan yang kedua, setiap ahli jawatan kuasa yang dilantik adalah seseorang yang mempunyai kelayakan dalam bidang tersebut. Ianya bertepatan dengan konsep Islam, iaitu quwwah, yang bermaksud mampu. Baiklah, seterusnya kita akan lihat dari segi keuangan pentadbiran pendidikan di Finland. Finland merupakan sebuah negara yang kecil dan kaya dan ia mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Finland telah menyediakan pendidikan secara percuma kepada semua rakyatnya. Kita telah ketahui bahawa Finland merupakan negara yang kaya. Dalam satu artikel pendidikan, ia menyatakan bahawa gaji seorang guru di negara ini adalah sebanyak 40 juta sebulan. Jadi, tidak mustahil Finland dapat menyediakan pendidikan yang secara percuma kepada rakyatnya. Nak tahu tak bagaimana negara Finland mampu membiayai pendidikan rakyatnya secara percuma? Untuk pengetahuan semua, terdapat 2 pihak yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan perbelanjaan pendidikan di negara Finland. 2 pihak yang bertanggungjawab tersebut ialah: yang pertama, pihak kerajaan pusat. Mereka bertanggungjawab menanggung sebanyak 57% perbelanjaan pendidikan. Dan yang kedua, selebihnya 43% perbelanjaan pendidikan merupakan tanggungjawab pihak kerajaan tempatan. Jumlah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan pusat melalui kerajaan tempatan untuk sekolah adalah dikira berdasarkan bilangan pelajar di kawasan tempatan tersebut. Untuk pengetahuan semua, bukan sahaja dari segi pembiayaan pendidikan diberikan secara percuma, malah kerajaan tempatan juga menyediakan makanan, minuman, pengangkutan dan juga penginapan secara percuma kepada setiap pelajar yang mengalami masalah keuangan. Selain daripada dana yang disalurkan kepada prasarana dan kemudahan sekolah, di Finland mereka juga menitik beratkan terhadap kebajikan para pelajarnya tanpa mengira usia dan taraf. Bukankah di dalam Islam juga telah mengajar kita untuk saling tolong-menolong? Antara kebajikan pelajar yang dibiayai oleh kerajaan Finland ialah makanan secara percuma akan diberikan kepada setiap pelajar tanpa mengira taraf keuangan keluarga pelajar tersebut. Sekarang kita akan fokuskan kepada part metodologi. Pentadbiran pendidikan di Finland terlihat kurang mesra terhadap pendidikan Islam itu sendiri kerana pendidikan di Finland lebih berpusat kepada pelajar berbanding guru. Jadi dapat dibuktikan dalam kelas, guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing sahaja, bukan sebagai watak utama. Jadi perkara ini sebenarnya sangat baik dalam memastikan penglibatan serta kemandirian pelajar. Tapi dalam skop pendidikan Islam dilihat kaedah ini kurang sesuai sebagaimana yang kita maklum dalam subjek pendidikan Islam itu sendiri terdapatnya bab akidah, bab sirah, fiqh dan sebagainya. Contoh kita ambil bab akidah.
Semasa pembelajaran kaedah ini tentunya timbul persoalan tentang kewujudan Tuhan dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini pentingnya peranan guru dalam memastikan pelajar tu dapat memahami kandungan pendidikan Islam itu sendiri, kerana penglibatan daripada guru ni mampu mengelakkan daripada berlakunya kekeliruan dan salah faham. Seterusnya kita akan lihat pula bagaimana kurikulum di Finland. Di Finland, mereka menerapkan kurikulum transversal di dalam pembelajarannya. Kurikulum transversal ini bertujuan untuk, yang pertama, agar pelajar dapat berfikir dan belajar cara untuk belajar dengan sendirinya. Tujuan yang kedua, mempunyai kecekapan budaya, berinteraksi dengan orang lain dan boleh mengeluarkan ekspresi diri sendiri. Tujuan ketiga, untuk melahirkan pelajar yang mampu menjaga diri dan mengatur kehidupan seharian. Tujuan keempat, untuk menerapkan multiliterasi dalam pembelajaran. Tujuan kelima, mewujudkan kompetensi dalam ICT. Tujuan keenam, untuk menerapkan kehidupan seharian dan kecekapan keusahawanan. Dan tujuan akhir sekali adalah untuk mewujudkan penyertaan, penglibatan dan membina masa depan yang lestari. Mengikut kurikulum tersebut, guru hanya berperanan sebagai seorang fasilitator kepada pelajar. Dan jumlah jam belajar bagi seorang pelajar hanyalah sebanyak 30 jam seminggu, kira-kira hanya 4 hingga ke 5 jam sehari. Dan murid hanya mengambil 6 mata pelajaran sahaja. Mari kita lihat kepada polisi pembelajaran yang digunakan di Finland, di mana pertama, pembelajaran di sekolah hanya 4 hingga 5 jam sehari. Contohnya, pelajar-pelajar sekolah rendah di Finland hanya menghabiskan waktu 4 hingga 5 jam sehari di sekolah. Mereka tidak menghabiskan setengah hari di sekolah untuk belajar. Manakala untuk sekolah menengah, jam persekolahan mereka sama seperti pelajar universiti. Jadi mereka hanya datang pada jam mata pelajaran yang mereka pilih sahaja. Dengan jam sekolah yang singkat ini justru membuatkan tingkat efektif dan produktif pelajar semakin tinggi. Kedua, di Finland mengamalkan kesamarataan di dalam pembelajaran di mana pendidikannya tidak membahagi-bahagikan pelajarnya. Contohnya seperti tiada sistem ranking di sekolah. Hal ini kerana sekolah-sekolah di Finland tidak mengenal adanya sistem ranking. Mereka ingin semua pelajar dianggap sama rata. Tiada pelajar yang dicop pandai atau kurang pandai. Pelajar pun tidak hanya berinteraksi dengan kawan-kawan sekelasnya sahaja. Mereka juga bertemu dengan kawan-kawan kelas lainnya di kelas campuran. Ketiga, pelajar yang tidak beragama boleh memilih subjek Religious Education atau Secular Ethics. Keempat, menggunakan sistem yang mementingkan liberalisasi pendidikan, iaitu tidak mementingkan kedudukan, iaitu prinsip kompetisi atau persaingan tidak diterima di negara ini, serta kurikulum berbentuk formal dan pemberian autonomi kepada pihak guru, iaitu guru-guru di Finland memiliki standard yang sangat tinggi, maka evaluasi pembelajaran pelajar sepenuhnya ada di tangan guru mereka. Pemerintah Finland menganggap gurulah yang tahu 100% kemampuan seorang pelajar. Kelima, pelajar yang berusia 15 tahun ke atas boleh memilih mana-mana mata pelajaran Religious Education tanpa persetujuan ibu bapa, di mana bilangan pelajar minimum 3 orang layak untuk mempelajari mata pelajaran agama mereka. Keenam, pembelajaran di sana mengamalkan 45 minit belajar, kemudian 15 minit berehat. Hal ini kerana pelajar Finland tidak digalakkan untuk terus-menerus belajar tanpa henti. Mereka mendapat waktu rehat 15 minit setiap 45 minit belajar. Mereka percaya rehat yang cukup akan mampu menyerap pelajaran lebih baik dan membantu anak untuk lebih fokus. Sistem pendidikan yang fleksibel inilah yang membuat Finland mendapat anugerah dalam sistem pendidikan terbaik di dunia. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada tenaga pengajar di Finland. Pekerjaan guru di Finland adalah satu kerja yang paling dihormati. Jadi, apakah kelayakan yang diperlukan untuk menjadi guru di Finland? Untuk mereka yang memilih kerjaya guru, mereka perlu memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda iaitu master degree sebagai kelayakan minimum, termasuklah guru di sekolah rendah. Manakala guru prasekolah pula perlu memiliki kelayakan minimum ijazah sarjana muda. Dan semasa program latihan perguruan, para guru disasarkan untuk terlibat aktif dalam penyelidikan dan mempunyai pedagogical content knowledge yang kuat serta terlatih dalam mengenal pasti masalah pembelajaran dalam kalangan murid dan mampu menyesuaikan pengajaran berdasarkan keperluan pembelajaran murid tersebut. Hal ini bersesuaian dengan prinsip pentadbiran pendidikan Islam iaitu hikmah yang membawa maksud bijaksana, yang mana mereka iaitu guru-guru yang melaksanakan proses pentadbiran pendidikan mestilah memiliki ilmu pengetahuan supaya dapat memandu pelaksanaan tersebut dengan betul.
Selain itu, kerajaan Finland juga memberikan kuasa kepada kerajaan tempatan, guru dan sekolah untuk menggerakkan sistem pentadbiran bersama-sama yang mana berkaitan dengan bajet, penentuan kurikulum sekolah, penjawatan guru, latihan dalam perkhidmatan dan lain-lain lagi. Ini telah meningkatkan lagi kepercayaan yang tinggi kepada profesi perguruan. Kepercayaan secara autonomi ini telah menjadikan kerjaya guru sebagai bidang pekerjaan yang menarik. Hal ini juga bertepatan dengan prinsip pentadbiran pendidikan Islam iaitu tanggungjawab atau amanah. Amanah adalah perkara yang dipertanggungjawabkan kepada manusia untuk disempurnakan dengan sebaik mungkin. Akhir sekali, syura. Syura merupakan salah satu daripada prinsip pentadbiran pendidikan Islam yang diterapkan oleh pengajar dan pentadbir di Finland. Perkara ini dapat dilihat apabila mereka iaitu pentadbir dan pengajar akan berbincang di bawah komuniti yang dikenali sebagai Pupils Care Group yang mana komuniti ini bertanggungjawab terhadap keperluan penambahan kelas ataupun penambahbaikan dalam pendidikan. Mari kita lihat bagaimanakah prasarana pendidikan Islam di negara Finland. Yang pertama, setiap kelas di sekolah-sekolah di Finland dilengkapi dengan pelbagai kemudahan untuk aktiviti PDPC. Yang kedua, aktiviti pembelajaran dan pengajaran di Finland memaksimumkan penggunaan setiap sudut di dalam bilik darjah untuk meneruskan aktiviti pembelajaran. Tambahan pula, ahli perniagaan serta usahawan-usahawan di Finland turut memberi sumbangan dan juga memberi galakan dalam bidang pendidikan di negara Finland. Akhir sekali, unsur Islam yang diterapkan dalam pentadbiran pendidikan Islam ialah dari segi kemudahan. Kemudahan amat penting dalam sesebuah pentadbiran kerana kemudahan membantu proses pentadbiran berjalan dengan lancar dan tersusun. Apabila terdapat prasarana yang diwujudkan, sudah pasti ada kemudahan yang disediakan. Jadi, mari kita tengok apakah kemudahan yang disediakan oleh Finland dalam pentadbiran pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan dijalankan secara percuma bagi subjek-subjek pendidikan Islam. Yang kedua, alatan tulis serta buku teks disediakan secara percuma bagi subjek pendidikan Islam. Yang ketiga, pengangkutan secara percuma untuk pelajar yang mengalami kesukaran ke sekolah agar mereka tidak terlepas sesi pembelajaran. Yang keempat, wujudnya pusat latihan bagi guru pendidikan Islam oleh Jabatan Teologi Islam. Yang kelima dan yang terakhir, kerajaan Finland turut menyediakan gaji-gaji bagi guru pendidikan Islam. Gaji yang ditawarkan kepada guru-guru di sana adalah sekitar €3,400 bersamaan dengan RM16,000 Malaysia pada setiap bulan. Sudah jelaskan bagaimana sistem pentadbiran pendidikan di Finland berlaku. Di sana ada kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Thanks for watching.